Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Okey. Suara saya boleh dengar kan? Boleh. Okey. Okey, kita mula dah baca doa ke? Kita mulakan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah kita dapat teruskan kelas kita pada minggu ini. Jadi hari ini minggu lepas kita dah buat pasal gerakan kan, kita dah buat semualah sebanyak gerakan laju. Lepas tu kita dah revise balik. Saya dah revise balik pasal gerakan yang graf yang jarak melawan masa, jarak masa dengan laju masa. Okey. Thank you kepada siapa yang dah buat berulang-ulang kali yang soalan fizik. Macam siapa? Damia kan baguslah Damia. Kiranya buat dalam 5-6 kali juga kan baru dah dapat 100% betul. Kita dia tu yang lain pun kalau boleh buat juga. Tapi saya rasa macam due rasa macam buat tu malam ni. Bila habis malam ni rasanya dia tak boleh nak buka. Tapi kalau in case korang nak, okey boleh bagi tahu, saya akan extend tarikh tu. Okey, so malam ni kita akan masuk bab seterusnya iaitu bab 9 lah. Bab 9 kan? Tajuk apa? Bab 8 hari tu bab 7. Bab 7 pasal graf gerakan bab 7. Lepas tu bab 8. Betul lah. Bab 8 pasal sukatan serakan data tak terkumpul. Measure of dispersion for ungrouped data. Kalau untuk form 4 awak belajar pasal ungrouped data. Nanti form 5 awak akan belajar measure of dispersion for group data. For group data. Okay. Ungrouped data ni maksudnya ungrouped data tu maksudnya data yang berserak, dia tidak dijadikan kategori. Contohnya macam kumpulan pelajar. Contohnya kumpulan pelajar. Okey, kumpulan pelajar bercermin mata ke tak bercermin mata ke, atau kumpulan pelajar PPSM, pengakap, kadet remaja sekolah ke apa semua kan. Dia bahagi kepada grup. Kalau yang tu kita panggil data terkumpul, group data. Kalau hari ini untuk form 4 awak belajar yang ungroup data tak terkumpul. Jadi sukatan serakan data ni, okey, kita perlukan data lah. Maksudnya data kita nak apa? Data apa? Data ketinggian pelajar ke? Data bilangan lelaki perempuan ke? Berkaitan data apa-apa. Jadi tujuan awak belajar ni, saya rasa awak dah belajar dah masa menengah rendah. Saya tak ingat form 3 kot kan? Form 3 ke form 2? Form 2 ada belajar pasal mean, mode, median kan. Okey, jadi kita sambung masa form 2 tu kita advance sikit, cari pasal standard deviation, variance, tu bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayunya varian dengan standard, adalah term dia. Jadi tujuan awak belajar tajuk ni sebenarnya kalau awak nak further study dalam kaitan statistik, sangat-sangat perlu tajuk ni. Sampai masuk U pun belajar lagi. Kalau awak sambung, kalau awak nak belajar, nak kerja pasal statistik, kerja yang berkaitan data, apa-apalah.
Memang perlukan benda ni. Kita nak tahu apa? Ketinggian uh, ketinggian pelajar-pelajar contoh kat sekolah, siapa yang paling tinggi contohnya. Contohlah kita nak beli barang ke apa kan. Kita mestilah tahu kita nak guna alat tu untuk pelajar yang paling tinggi. Tapi pelajar ramai. Pelajar ramai kat sekolah kan. So nak tahu yang tertinggi. So kita perlukan data. Data tu lah yang kita cari. Yang tertinggi macam mana ke, purata macam mana ke, terendah macam mana ke, atau kalau tak ada tertinggi terendah, dia lebih ke arah mana. Jadi kita perlukan maklumat tersebut. So awak belajarlah tajuk ni. Sampai masuk U pun belajar lagi tajuk ni. Dia semakin advance lah. Okey. So tajuk ni serakan bagi suatu set data menunjukkan bagaimana sebaran nilai-nilai dalam set data itu di sekitar satu nilai memusat seperti min. Okey, tak faham kan? Okey, tak apa. Maksud dia serakan. Benda yang berserak. Maksudnya bersepah. Bersepah. Okey. So, data tu dia bersepah. Banyak-banyak. Lepas tu, tapi walaupun dia bersepah, dia akan ada pergi ke arah mana. Macam tu lah. So, dia kata data tu dia menunjukkan nilai-nilai, sebaran nilai-nilai dalam set data tu di sekitar suatu nilai memusat. Seperti min contohnya. Jadi dia ke arah mana? Ke arah nilai yang mana? Walaupun banyak-banyak nilai tapi dia ke arah nilai yang mana? So yang itulah dimaksudkan dia di sekitar suatu nilai memusat. So seperti min, banyak lagi lah. Mode, median, standard deviation, banyak lagi lah. Okay, so sebelum ni awak dah belajar dah pasal mode, median dengan mean. Ingat tak apa benda mode? Ingat tak apa dia mode? Rasa form 2 belajar rasanya. Okey lah. Mode ni ialah paling tinggi, paling banyak. Mode tu paling tinggi, paling banyak. So, ditulis kat sini mode ialah nilai yang paling kerap berulang. Maksudnya, contohlah dalam satu family kan, keluarga ni dia ada 6 orang adik-beradik. Lepas tu anak pertama laki, perempuan, laki, kan? Laki, perempuan, laki, perempuan, laki. So, agak-agak yang mana paling kerap berulang? Okey, ingat laki, perempuan, laki, perempuan. Lepas tu laki balik. Satu lagi 6 orang. Laki balik. So, jadi berapa orang? Sorry, cakap kan? Sini kan? Laki, perempuan, laki, perempuan, laki. So, yang banyaknya yang tinggi tu kan. So, kiranya ada 4 orang lelaki. So, lelaki tu yang paling kerap berulang. Data lelaki yang paling kerap berulang. So, lelaki ialah mode. Mode dia ialah jadi lelaki lah. Nilai mode dia. Itu kalau bentuk perkataan. Kalau bentuk dari segi nombor ke. Macam tu lah. Jadi sebenarnya kalau awak belajar untuk kerja lah kan. Kalau untuk kerja, walaupun perkataan-perkataan, memang kalau kita nak tahu benda-benda, dia dalam perkataan kan. Tapi orang matematik ni dia akan tukar. Dia wakilkan. Contohnya lelaki tu dia wakilkan sebagai 1. Perempuan dia wakilkan sebagai 2. So dia tengoklah. Dekat sekolah tu contoh. Berapa orang lelaki, berapa orang perempuan. So lelaki tu dia label sebagai 1. So 1 banyak ke 2 banyak. Dia guna sistem matematik 1 banyak ke 2 banyak. Macam tu lah. Okay. So mode tu nilai yang paling banyak. Paling kerap berulang. Okay. Yang kedua median.
Median ni nilai yang berada di tengah-tengah. Nilai yang berada di tengah-tengah. Apabila data disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Median ni macam, kalau macam dari segi adik-beradik tadi, dia siapa yang tengah-tengah lah, lelaki ke perempuan yang tengah-tengah. Macam tu median. Median tu yang tengah-tengah, nilai yang berada di tengah-tengah. Kalau adik-beradik 6 orang, so dia ambil, dia adik-beradik 6 orang, so dia kena 3-3 kan. Kalau median tu dia ambil 3.5, so dia macam 3.5 tu of course lah dalam 3 lah, maksudnya dalam 3 lah kan, lelaki macam tu. Contoh, okey. Lepas tu mean. Mean ni ialah, kita senang nak fahamnya, mean tu ialah purata. Purata, faham tak perkataan purata? Purata tu kita akan ada belajar masa gerak-gerakan kan, laju purata, jarak purata kan. Maksudnya kita tambahkan semua bahagi. Yang tu lah kita panggil purata. Purata contohnya, purata jumlah pizza, berapa potong pizza yang awak makan, purata. So macam dia macam agak-agak lah kan, aku rasa macam makan 2 atau makan 2 atau 4, 2, 3, 4 macam tu kot. Okey, so purata kita ambil 3. Macam tu lah maksudnya, bukan tengah-tengah, maksudnya purata. Purata, okeylah kalau macam 2 dengan 3. So purata dia, kita ambil macam 2 dengan 3 tu purata dia 2.5. Okeylah, boleh tengah-tengah antara 2 yang tinggi tu. So yang tu jadi purata. So purata ni dia basically kita tambahkan nilai, lepas tu bahagi dengan berapa yang ada. Contohnya macam pizza tadi. Okey, kalau makan 2 dengan 3. Makan 2 dengan 3. So kita ada 2 kali makan lah kan. 2 dengan 3. 2 tambah 3, 5. Lepas tu bahagi dengan berapa kali makan? 2. So 5 bahagi 2. 2.5. Yang itulah maksud purata. Kalau awak rasa macam makan 2, makan 3, makan 4. Ataupun okey, kita bahagi 3 orang lah. Bagi kakak awak, abang awak, awak sendiri. Okey, kakak, abang, awak. So kakak awak makan 3, yang tu makan 4. Abang makan 4, awak makan 5. 3, 4, 5. So berapa purata lah, purata makan. Purata tu maksudnya sama. Awak, abang awak, kakak awak agak-agak macam bagi sama berapa seorang. Berapa seorang makan. So kakak 3, abang makan 4, awak makan 5 kan. So 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4 tambah 5. 7, 12. Okey, 3 tambah 4 tambah 5. Okey, 12 lah kan. 12 bahagi 3 orang. 12 bahagi 3, 4. So kiranya kita kata purata, kakak makan 4, abang makan 4, awak pun makan 4. Jadi jumlah dia masih lagi 12 lah. Faham tak maksud purata ni? Purata tu ialah mean. Just nak revise balik je masa yang belajar form 2 tu. Okey, faham ke? Ada soalan tak? Okey. Okey, so
bawah tajuk ni macam yang saya terangkan tadi, awak belajar pasal mode, median, mean. Untuk malam ni yang ni je lah dulu. Mode, median, mean. Mode, median, mean. Lepas tu kita akan tengok pasal data yang diberi dalam bentuk plot graph. Atau nanti kita tengok. So, kita sambil tu kita buka buku fokus. Okey, contoh satu. Berdasarkan tinggi-tinggi pemain bola keranjang, pasukan gigih dan pasukan hebat. Dalam jadual di bawah, huraikan serakan tinggi pemain-pemain dua pasukan itu. Okey, sebelah kiri pasukan gigih, sebelah kanan pasukan hebat. Okey, so kita nak huraikan lah kan. Okey, jarang soalan exam macam ni, tak apalah, kita just review je sekejap. Okey, cara nak jawabnya sebab dia tanya pasal serakan tinggi, maksudnya boleh kata mode lah, mode. Okey, jadi tinggi pemain pasukan hebat. Okey, dia tengok pada yang jadual kedua dulu. Pasukan hebat bertaburan dari 170 cm paling rendah hingga 213 cm paling tinggi. Manakala tinggi pemain-pemain pasukan gigih lebih tertumpu sekitar 190 cm. Jadi dia buat macam, kalau yang ni macam jauh jarak, so dia tak boleh nak cakap. Dia buatlah daripada hingga. Okay, yang kalau yang ni dia nampak macam nilai dia dekat-dekat je. Dekat dengan 190, sekitar 90 cm. So lepas tu dia bagi tahu, so tinggi-tinggi pemain-pemain pasukan hebat lebih terserak. Sebabnya data dia jauh. Data dia semua jauh-jauh. Kan 170 jauh lah daripada yang 170 dengan yang paling tinggi 213 pun jauh. Maka tinggi-tinggi pemain pasukan hebat lebih terserak jauh. Berbanding dengan tinggi-tinggi pasukan gigih. Maksudnya macam ni. Pasukan gigih paling rendah, paling rendah ialah siapa? Akif. Kan? 183 cm. Paling tinggi kita ada Joshua 198 cm. So beza antara yang paling rendah dengan paling tinggi tu, beza dia berapa? Beza dia 198 tolak 183, 15 cm kan. Okey, so kalau pasukan hebat, paling rendah siapa? Arul paling rendah. 170 cm. Paling tinggi Cheng 213 cm. Jadi beza dekat sini 213 berapa? 47. 43. Okey, 43. Beza dia 43 cm. Maksudnya
jarak dia lagi jauh. Jadi data tu dia terserak lagi jauh. Lagi tinggilah. Lebih apa kita nak terserak lebih jauh ataupun lebih terserak. Perkataan-perkataan dia lah. Okey, jawab je macam mana. Asalkan kita nak cakap macam data tu dia jauh-jauh. Data tu lebih terserak. Maka tinggi pemain pasukan hebat lebih terserak. Lebih bersepah lah sebab duduk jauh-jauh kan. Kalau kita kata berserak tu lebih kurang bersepah. Lebih terserak daripada pasukan gigih. Macam tu je lah. Okey. Yang tu untuk kita faham maksud serakan. Serakan tu sepahan. Itulah senang faham lah kan. So, seterusnya kita akan tengok bagaimana kita nak bandingkan atau bandingkan dan tafsirkan serakan. Dua atau lebih set data. So, kita akan guna plot batang dan daun dengan plot titik. Dua ni. Plot batang dan daun dengan plot titik. Yang ni akan kita belajar malam ni. Plot batang dan daun dan plot titik. Dua tu. Sekejap Okey, yang kita belajar malam ni ialah plot titik dengan plot batang dan daun. Batang dash daun. So, plot titik. Plot titik dalam rajah di bawah menunjukkan taburan markah bagi 3 kumpulan murid. Markah. So, kumpulan A, kumpulan B dengan kumpulan C. Okey, markah ujian kelayakan. Kelayakan, ikutlah kelayakan nak masuk MRSM contohnya. Okey, so 30. Mula dengan markah 30 hingga 80. So, dekat sini cara kita nak baca dia. Untuk kumpulan A tak ada lah ni 30. So kumpulan B paling rendah dia 30 markah. Lepas tu 40 markah ada kumpulan C, kumpulan B. Kalau kumpulan A minimum dia, so kalau kita tengok kat sini, kumpulan A minimum dia ialah kat sini kan. So kita turun bawah. Kita kira dia dalam garis 48. 48 awak tengok kat sini kan. Ni. Daripada yang first ni 1, 2, 3. Okey, dia tak berapa jelas dah kat sini. Nampak tak? Sekejap 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sini memang 5 dah.
tu 6, 7, 8. 8 ni atas line tau. Atas line. Plot titik dia akan berada atas line. So 8 kat sini dia awak akan naik, dia akan sampai dekat minimum untuk kumpulan C. Kumpulan C minimum markah ialah 48. Okey, minimum markah untuk kumpulan A ialah 48. Ni kumpulan C, kumpulan B, kumpulan A. Okay, cara nak baca ni kumpulan A ni 48, 49, 50 lah. Dia berada atas garis, bukan yang tengah-tengah. Kita nak baca plot titik tu dia berada atas garis. Okay, 50. Kalau markah 50 ni maksudnya kita ada 3 orang lah, 3 kumpulan. Okey, markah 50 ada dari kumpulan A ada, kumpulan B ada, kumpulan C pun ada. Okey, 60, 70, 80. So tu cara nak baca plot titik. Okey, lepas tu ikut dekat sini. Min markah bagi kumpulan A dan B. Min markah A dengan B. Min tu maksudnya purata kan. Min tu ialah purata. Jadi dia tu mestilah yang berada di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah tu cakap dia bukan median tapi dia adalah min. Min tu purata. So kalau ikut sini kumpulan A, dari kumpulan A kita ada markah 48, 49, 50, 51, 52 kan. Okey, kumpulan B kita ada 30, 40, 50, 60, 70. Kumpulan C 40 kan, 50, 60, 70, 80. Jadi min markah bagi kumpulan A dengan B, maksudnya yang paling tengah-tengah tu kalau kita tambahkan semua, min ialah jumlah data hasil tambah data bahagi dengan bilangan data. Jumlah bilangan data. Bilangan data bolehlah. So kalau min untuk kumpulan A, min awak belajar masa form 2. So hasil tambah data ialah 48 tambah 49 tambah 50 tambah 51 tambah 52. Lepas tu bahagi dengan bilangan data. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. So bahagi dengan 5. So bila bahagi awak akan dapat baliklah 50. Jadi untuk kumpulan A dapat 50. Untuk kumpulan B pun cara yang sama, bahagi dengan 5, awak akan dapat 50 juga. 50 juga. Okey, untuk kumpulan C, min markah bagi kumpulan C ialah 60. 60 yang paling tengah tu 60. Itu adalah min. Okey, min tu purata. Okey, median dalam soalan ni median lain lah. Median tu dia kena 48
tambah 52. Okey, kalau median kita nak cari dia di paling tengah kan. So maksudnya 48 tambah 52 bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 supaya dia potong tengah. Maksudnya dia ada kiri, dia ada kanan, lepas tengah. So kalau median dia tambah semua bahagi 2 je. Itu baru mean. Itu baru median. Tambah bahagi 2. Dapat tengah-tengah. Tu median. Kalau mean dia kena tambah bahagi dengan berapa bilangan. Contohlah kalau median. Dalam plot titik yang ni, median kumpulan B, contoh kumpulan B. So median kumpulan B maksudnya 30 okey, kalau median ni kita ambil yang paling rendah 30 campur dengan atas sekali lah 70. 100 baru kita bahagi 2 dapat 50. Okey, so kalau dapat 50, okey dia kebetulan lah. Kebetulan dapat yang sama. Kadang-kadang dia tak semestinya sama. So mean dengan median tu dia benda yang berlainan tapi dia tak semestinya sama. Kalau soalan ni dia kebetulan sama. Okey. Faham? Okey, dari plot titik yang sama, soalan A, perhatikan bahawa mean markah bagi murid kumpulan A dengan B tu sama. So, markah murid dalam kumpulan A lebih tertumpu di sekitar mean data, manakala markah murid dalam kumpulan B lebih berselerak. Jadi, terdapat markah serendah 30 dan markah setinggi 70. Okey, dia kata kumpulan A ni walaupun mean markah dia sama, 50-50, tapi kumpulan A tu dia dekat-dekat je markah dia kan. Lebih dekat-dekat je. Kumpulan B ni jauh-jauh. So maksudnya data kumpulan B ni lebih terserak. Sebab dia jauh-jauh, lebih terserak. Kalau kita ambil paling rendah dengan paling atas, kita tolak, jauh lah beza dia. So yang tu terserak. Lebih terserak. Kumpulan B, okey, nombor B. Jadi kalau yang kurang berserak, yang kurang berserak maksudnya dia adalah lebih konsisten. Lebih konsisten. Okey, saya buat nota dekat sini. Kita nak tahu lebih terserak ke tak, kita tengok beza nilai paling besar tolak nilai paling kecil. Kalau bezanya besar, beza besar, so maksudnya dia lebih terserak. Lebih terserak. So kalau dia lebih terserak, lebih bersepah, dia akan jadi kurang konsisten. Kalau soalan tanya yang mana lebih konsisten, maksudnya yang kurang berserak. Yang kurang berserak. Lebih konsisten ialah yang kurang berserak. Okey. So kalau kita tengok A tu dia lebih dekat-dekat kan. So dia lebih konsisten lah. Data dia, prestasi murid dia lebih konsisten. Okey, C bagi murid di dalam kumpulan C pula mean markah ialah 60. Okey. Soalan D, perhatikan bahawa murid dalam kedua-dua kumpulan B dan C mempunyai taburan markah yang sama walaupun mean berbeza. Okey, sekejap.
B dengan C taburan markah yang sama walaupun min berbeza kan. Okey, sekejap. Kalau kita tengok dekat sini B dengan C tu dia just sebab B tu dia paling rendah dia 30. Paling tinggi dia 70 kan. Sedangkan C paling tinggi dia 40. Paling tinggi dia 80 kan. Jadi walaupun min dia akan berbeza tapi data dia, serakan data dia sama. Serakan data dia sama. Sebab dia sama-sama kita serakan dia tu sama sebab beza nilai paling besar dengan nilai paling kecil tu dia tolak, okey, dapat sama. Kumpulan B dapat 70 tolak 30, 40. Kumpulan C pun dapat 40 juga. So taburan serakan dia sama. Soalan E, maka kita dapat membuat kesimpulan bahawa prestasi murid di dalam kumpulan C adalah lebih baik berbanding murid di dalam kumpulan B. Okey, so kalau kita tengok dekat tadi, kumpulan C markah dia tinggi-tinggi. Walaupun taburan dia sama, tapi kumpulan C dia tinggi markah-markah dia. Kumpulan B dia ada yang markah 30 kan. Jadi kita kata prestasi murid tu lebih elok lah dalam kumpulan C. Okey. Boleh? Faham tak? Cikgu. Okey, contoh 2 ni benda yang samalah. Tengok ayat dalam penyelesaian dia. Data dalam set A ialah taburan berkelompok dengan nilai masing-masing dekat antara satu sama lain. Yang set A tu lagi dekat. So dia lebih konsisten, dia kurang berselerak. Data B lebih berselerak, lebih terserak. Okey, so kita tengok contoh 3. Contoh 3 ni ialah plot batang dan daun. Awak kena tahu juga macam mana kita nak bina plot batang dan daun ni juga. Kita nak baca dulu, okey. Hari ni kita akan try lah. So contoh 3 ni dia kata soalan dia panjang dalam bagi labi-labi yang hidup di 2 habitat berbeza adalah ditunjukkan dalam plot batang dan daun di bawah. Okey, kekunci dia kita nak baca plot batang dan daun ni, kita kena tengok dulu kekunci bawah tu. Kekunci 5, 6. 5, 6. Batang, maksud sebelah sini ni. Sini batang, sini daun. 5, 6. Sebelah kiri batang, sebelah kanan daun. Maksudnya, batang daun, so bermakna 56 mm. Kalau dekat sini, daun untuk habitat A, daun untuk habitat A, panjang dia ada 50. 50. Okey, ada 2 yang bersaiz 50 mm. 53, 55, 55, 58. Seterusnya 60, 60, 60, 62, 64, 66, 70, 70. So dia ada 1, 2, 3, 4, 6, 6, 12, 12 tambah 2, 14 saiz daun. 14 daun untuk habitat A. Lepas tu habitat B, baca dia
guna batang dulu 56, 58. 56, 58. 60, 63, 66, 68, 69, 69. Ingat, kita baca daun dulu. Walaupun dia dekat belakang, jangan baca 85. Jangan baca 65. Salah. Okey, baca 56, 58. 60, 63, 66, 68, 69, 69. 70, 72, 73, 75, 76, 77. Okey, soalan A dia nak bandingkan dan tafsirkan serakan data. Banding dan tafsirkan serakan data. So kalau banding ni biasanya kita tengoklah yang paling saiz paling kecil lah, saiz paling kecil kan. Kalau habitat A berapa? Paling kecil. Kalau kan awak dah mesti dah boleh baca batang daun. Okey, so paling kecil dia berapa? Habitat A. 50. 50 kan? Okey. Habitat B 30. habitat B. 60. 56. Habitat B, sorry. Ni batang dia, sini daun dia. So 56 paling kecil. 56, 58. Paling kecil dia 56, 58. Kalau paling besar untuk habitat A 70. 70. Paling besar habitat B 77. Jadi okey, so kita nak bandingkan lah kan. 70 tolak 50 untuk habitat A. 70 tolak 50. 20. 20 kan. Lepas tu habitat B 77 tolak 56. Berapa? 21. 77 tolak 21. So habitat A 20 kan? Habitat B 21 kan? So maksudnya habitat B tu lebih terserak lah. Lebih berserak kan? So dia kata tapi dia macam dekat-dekat lah sebab yang tu 20 je. Lepas tu yang tu 21. Tengok dia tunjuk ni. Habitat A. Labi-labi terpanjang 70. Labi-labi terpendek 50. So dia lepas ditolak dapat 20. Habitat B panjang 77. Lepas tu dengan 56 tolak dapat 21. So kedua-dua data, serakan data dia hampir sama. Tapi kita kata habitat B panjang labi-labi lebih berkelompok antara 60 hingga 70. Hingga 77. Dia lebih berkelompok sebab dia banyak dekat ni lah 60. Mula dengan 60 hingga 77. Kalau habitat A dia mula dengan 50 sampai 66. 50 sampai 66. Okay, so habitat A dengan habitat B nyatakan habitat yang lebih sesuai. Kita kata habitat B lebih sesuai untuk pertumbuhan labi-labi. Sebabnya sebab apa tadi, data dia tadilah dia lebih berkelompok dekat 50 hingga 66. Maksudnya saiz labi-labi tu lagi lebih besar. Kalau dekat habitat A, labi-labi dia saiz kecil-kecil je. Macam tak berkembang je, tak membesar je. So habitat B lah lagi sesuai untuk pertumbuhan labi-labi. Okey, kita buat dululah soalan sebelum masuk kepada plot.
Sekejap Ni. Soalan cuba ini. Sekejap. Okey, soalan contoh ni adalah contoh plot batang dan daun yang menunjukkan umur pesakit yang dirawat di dua buah klinik A dan B. Sebelah kiri umur pesakit klinik A, sebelah B umur pesakit klinik B. Okey, yang ni dia bagi dua plot batang dan daun. Okey, dia soalan kadang-kadang dia boleh bagi gabung lah. Dia bagi dalam satu plot. Lepas tu sebelah kiri A. Okey, selalunya sebelah kanan A. Sebelah kanan adalah A, sebelah kiri B. Okey, jadi kita tengok pada kekunci dia. Kekunci 1, 2. Kekunci 1, 2. Maksudnya batang dia 1, daun dia 2. Bermaksud 12 tahun. Okey, so batang sini 0 tahun, 1 tahun. Sorry. So sini 0 tu maksudnya 10 lah. 0, 0, 0 tak ada kan. 1, 1 tak ada. 1, 0 pun tak ada. So tahun yang paling lama ialah kita mula dengan 21, 24 sampai 49 tahun umur pesakit di klinik B. Lepas tu umur pesakit di klinik A. Umur pesakit di klinik A kiranya dia mula dengan 02. 2 tahun lah tu maksudnya. 2 tahun. Okey, sorry. Okey, jadi umur pesakit di klinik B ialah 21 tahun lah paling rendah. 21, 24, 25, 26, 27. Sini 41, 42, 45. Satu cara baca dia. Klinik A pun sama. 02, 07, 09. 10 maksudnya 10 tahun, 12 tahun, 16 tahun. Ni 7 tahun. 44 tahun, 50 tahun, 53, 53. So dia nak apa soalan dia? Bandingkan dan tafsirkan. Jadi kita bagi tahu pasal okay, first kali bagi tahu pasal beza.
First sekali bagi tahu pasal beza dekat klinik A paling tinggi siapa, paling rendah apa. Klinik B pun bagi tahu beza dia juga. Okay, so bagi tahu beza di kedua-dua klinik. Lepas tu barulah bagi tahu pasal yang mana lebih terserak atau tidak terserak. Data yang lebih terserak lah. Umur pesakit dirawat di klinik A. Klinik A sini tertabur. Tertabur. Bolehlah ikutlah awak nak buat macam mana. Tapi guna perkataan terserak lah. Okay, terserak daripada umur 2 tahun, paling kurang 2 tahun hingga 53 tahun. Manakala di klinik B, mula dengan 21 tahun hingga 49 tahun. Okey, so dia bagi tahu yang tu. Okey, awak nak bagi yang tahu yang tu pun boleh ataupun awak boleh bagi tahu pasal beza. Beza. Oleh itu, serakan bagi umur pesakit di klinik A lebih besar berbanding di klinik B. Okey, lepas tu bagi tahu yang kebanyakan umurnya lebih tertumpu pada yang mana. Okey, saya bagi ayat saya lah. So kalau soalan ni lah kan, kita bagi tahu umur pesakit di klinik A. Kita bagi tahu detail lah. Kita bagi tahu detail. Umur pesakit yang paling rendah ke macam mana? Yang paling kecil. Pendek kan. Umur pesakit yang paling macam mana umur ni? Paling pendek kan? Pendek kan panjang lah kan? Umur pesakit yang paling pendek ialah di klinik A, di klinik A 2 tahun dan umur pesakit yang paling panjang ialah paling panjang 53 tahun. Sekejap saya nak ubah sikit cara. Okay, saya beritahu cara pemarkahan teruslah. Okey, awak buat macam ni je. Awak tulis je beza sama dengan ambil paling tinggi 53 tolak dengan 2. So dapat 51 tahun. Beza 51 tahun kan. Ada yang ni satu markah. Dia nak tahu beza je sebenarnya. Dia nak tahu beza. Okey, lepas tu so markahnya lagi dekat serakan atau tidak. Data yang lebih terserak. Okey, yang ni untuk klinik A. Lepas tu klinik B. Beritahu beza ialah yang mana? Paling tinggi 49 tolak dengan 21. 49 tolak 21 beza. So dapat 28. Okey, 28. So kalau kita tengok dekat sini klinik A lebih terserak. Okey, data
umur pesakit di klinik A lebih terserak berbanding di klinik B. Boleh bagi tahu yang tu. Betul tak? A 51 tahun. Okay. Okay, so itu je lah. Itu je. Soalan yang dia nak sebenarnya beza dengan dia nak tahu data tu, terserak tu je. Yang tu je. Bagi tahu yang tu je, senang. Bandingkan dan tafsirkan. Bandingkan dia nak tahu beza, lepas tu tafsirkan tu dia nak tahu tu je lah. Yang mana lebih terserak, tu je lah. Tak payah nak buat panjang-panjang kan. Matematik senang lah. Okey. Soalan A. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan masa yang diambil dalam minit oleh sekumpulan pelajar menulis sebuah karangan dalam kelas tingkatan 4 amanah dan 4 bijak. Yang ni 4 amanah, yang ni 4 bijak. So, dia nak bandingkan tadilah. So, awak cari beza. Beza dekat sini berapa. Yang besar tolak yang kecil. 4 bijak pun cari beza dia. Yang besar tolak yang kecil. Lepas tu yang mana lebih terserak. Yang mana yang lebih berserak. Okey, bagi tahu. Okay, cuba buat. Okey lah, kalau macam yang sebab soalan ni kan, dia macam ada yang tertumpu. Kalau macam ni terserak, yang ni lebih terserak kan. Tolak tadi 51 tahun. Kalau yang ni 28. So dia ada tertumpu. Okey, sebab tu dia bagi tahu. Mula dengan 30 hingga 39. Sebab paling banyak dekat 30 hingga 39. So okey lah, boleh lah kita bagi tahu, okey. Data umur pesakit di klinik A lebih terserak berbanding di klinik B. Yang datanya tertumpu pada umur. Okey, macam mana? Tertumpu pada umur. Sorry. (30 hingga 39 tahun. Macam mana kita nak tahu 30 hingga 39 tahun ni? Sebab kita tengok data yang paling banyak. Okey, so kalau kita tengok soalan A ni lah kan. Okay, awak cuba cari beza 4 amanah, beza 4 bijak. Lepas tu yang mana lebih terserak. Lepas tu confirm lah awak akan dapat yang ni lebih terserak. Lepas tu cakap lah yang ni lebih terserak berbanding 4 amanah yang apa? Yang kebanyakannya tertumpu dekat mana? Paling banyak ni. Tu je. Okey. Dah bagi ayat dah.
Jelas ke tak nombor dia? Okey, cari beza untuk kelas 4 amanah. Okey, so 2, ini data paling rendah dia ialah 38, kan 38, 38, 39. Sini 42, 42, 43 sampai 49. Sini 50, 52. So paling rendah dia 38 lah. Paling tinggi dia 52. So 52 tolak 38 dapat 14. 14 kan. Okey, beza kelas 4 bijak. 4 bijak, okey batan 2, so 24, 27, 33, 33, 38. Okey, 44,
44, 46, 46, 55, 55, 59, 61, 63. Jadi 63 tolak 24. So dapat 41. Okey, jadi ada yang ni, ada yang beza-beza, tulis beza tu. Lepas tu data masa yang diambil bagi kelas 4 bijak, memandangkan beza dia lebih besar, so masa yang diambil bagi kelas 4 bijak lebih terserak berbanding kelas 4 amanah. Yang apa? Tulis bagi tahu sikit yang 4 amanah ni yang macam mana? Yang banyak tertumpu kepada macam mana? Yang banyak tertumpu dekat 42 sampai 49. Data yang paling banyak ni 42 sampai 49. Ni apa? Minit. Okey, 42 sampai 49 minit. Yang banyak tertumpu dari 40 hingga 49 minit. Tu cara jawab dia. Dapat markah penuh dah. Soalan seterusnya boleh? Boleh teruskan soalan seterusnya ke nak salin ke macam mana? Okey, soalan seterusnya lah. B. Plot titik di bawah menunjukkan bilangan email yang dihantar oleh 3 orang pekerja P, Q dan R dalam sebuah syarikat dalam suatu bulan tertentu. Okey, maksudnya dalam bulan tersebut ada berapa kali hantar, okey, berapa hantar dalam sekali tu. Kalau bilangan email dihantar oleh pekerja P, okey, dalam bulan tertentu lah, dalam bulan tu lah kan. Dia hantar, ni maksudnya 20. Yang dihantar ni 20 kan. 20. So ada 2 kali yang 20 kali dia. 20 email yang dihantar. Itu 30. 2 kali 30 email dihantar. Maksudnya 30. 2 kali 30. Sini pun 40. Ada 2 kali 40. Ni untuk pekerja P. Lepas tu pekerja Q, minimum dia mula dengan 30 lah. 30, 40, 40, 40, 50 ada berapa? 60, 70. Ni pekerja Q. Lepas tu pekerja R. Kita tengok pada nilai kat sini lah 40. Kalau dibagi grid kan, dibagi plot titik tapi dibagi grid juga. Akan ada dia pecah-pecah kat sini kan. So kadang-kadang dia letaklah titik dekat paling tengah ke kan. Contoh paling tengah kat sini. So awak kena kira lah berapa petak dekat sini untuk sampai dekat sini. Adakah 5, maka dia akan jadi 45. Yang tu baru jadi 45. Yang ni kira 40, 40, 40. Bukannya 43. Okey? Bukannya 43. Tapi dia adalah 40, 40, 40. Okey, 40, 40, 40. Yang ni 50, 50, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 50. So ni pekerjaan. Lepas tu, okey. Buat yang sama, cari beza setiap
copy QR, lepas tu bagi tahu masa yang dia ambil yang mana lebih terserak. Lepas tu yang tak terserak tu bagi tahu banyak tertumpu dari yang mana. Dari bilangan email. Okey, nak buat macam mana? Nak sampai sini boleh? Cukup sini. Cukup. Boleh nampak dah kan? Try buat. Okay, awak hantar nak tahu faham ke tak dulu, boleh hantar dulu soalan ni. Jawapan untuk soalan ni.
Okey, sambil tu just nak tanyalah sambil buat-buat kan. Dekat sekolah dah sampai bab mana? Dah habis belajar ke belum? Sekarang ni yang ni bab 8 kan. Tu 9, 10. Bab 8, 9, 10. So adakah dah habis belajar semua bab ke tengah bab mana sekarang? 9 ke 10 ke? 9. Okey, ada yang bab 10 lagi? Bab 7. Okey, respon buka mic. Siapa sekarang ni masih di bab 8 dekat sekolah? Tak ada. Okey, bab 9. Bab 10. Baru habis bab 10 tadi. Okey. Jadi, so yang lain ada tak yang macam lambat. Masih lagi bab 7 ke banyak lagi bab yang tak belajar? Kalau ada bagi tahu sebab saya nampak macam majoriti tengah buat bab 9 dengan bab 10 dah lah di sekolah. Bab ni pun kira dah habislah belajar kan. Jadi kita akan pergi laju sikit lah next class.
Okey, beza, cari beza. Beza tu maksudnya kita ambil nombor nilai yang paling besar tolak nilai yang paling kecil lah. Okey, untuk P paling besar dia 80. Walaupun ada 2, kita maksudnya bilangan email yang atas tu ada 80, lepas tu dia hantar lagi sekali 80 email juga. Maksudnya 2 kali 80. Tapi tak perlu tambah pun, tak perlu tambah, tak perlu darab ke apa. 80, ambil nilai 40. 80, lepas tu tolak dengan 20. Untuk P. Untuk Q pun sama, ambil 70 tolak 30, 40. Lepas tu untuk nilai R, ambil 60 tolak 40, 20 lah. Okey, so beza kita dah dapat 60, 40, 20. So beza yang paling besar tu kita dapat 60 tu P kan. So P tu bilangan email dihantar oleh P lebih terserak. Bilangan email yang dihantar oleh P bilangan email dihantar oleh pekerja P lebih terserak daripada pekerja Q dan R. Okey, lepas tu kita bagi tahulah Q dan R ni yang macam mana. Q dan R, okey, Q dan R dia nilai yang paling banyak dia dekat dengan 50, bilangan email 50. So kita bagi tahu yang itulah yang tertumpu pada yang banyak tertumpu pada 50 email yang dihantar. So okey. So sebelum kita masuk soalan seterusnya, bilangan email yang kita hantar tu yang banyak tertumpu tadi, kalau macam contoh yang ni kan banyak tertumpu kan, paling tinggi lah kan. Okey. So dia tu adalah mode. Okey, mode dia adalah 50 lah. Yang banyak tertumpu tu, okey. Kalau mode dekat R ialah 50. Mode dekat Q ialah 50. Kalau dekat P ni, kalau dekat P macam tak ada mode lah. Okey, tak ada mode. Kalau soalan tadi 4 bijak dengan 4 amanah. Okey, 4 amanah ni mode dia dekat 40. Dekat batang 40. Masa yang diambil daripada kumpulan 40 minit lah. 40 something. 40 hingga 49. Dalam masa 40 hingga 50. 40 hingga 49. Macam tu. Mode dia. Dan kalau 4 bijak, okey tak adalah. Itu kalau yang banyak tertumpu tu maksudnya dia adalah mode. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Jawab soalan bagi setiap perwakilan data berikut. A ni plot batang dan daun. Menunjukkan jangka hayat dalam jam. Jangka hayat mental jenama S sini dan jangka hayat mental jenama T dekat sini. Okey, nampak tak beza dia yang paling rendah dia sini 70. 60 kan. Sini 60. Paling tinggi dia 90. Kalau jenama T 95. Okey, 95. Sini 110. Soalan 1, hitung min. Yang pertama hitung min. Min tu ialah purata. Min jangka hayat dalam jam bagi kedua-dua jenama mental. Maksudnya dia nak tahu min S dengan min T. Min S macam mana nak kira. Okey. So jenama mental S
Dia ada 60. 60, 70, 70. So sini okey 60 lah kan. Okey sini 70, 70. Ada 2 kali 70. 80, 80. Sorry 75. Sini 80 3 kali. Sini 85, sini 90. Lepas tu dia nak min. Okey, soalan yang pertama dia nak min. Maksudnya dia nak tahu purata lah. Okey, so untuk min kita kira min ialah hasil tambah jumlah data. Hasil tambah data per dengan bilangan data. Bilangan data. Okey, jadi hasil tambah dia kiranya 60 tambah 70 tambah 70, tambahkan semua. Tambahkan semua. Okey, 60 tambah 70 tambah 70 tambah 75 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 85 tambah 90. Tambahkan semua. Okey, ada yang tertinggal? Tak ada. Tak ada kan? Okey, per dengan bilangan data, okey kita ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bilangan data. Bagi dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, cukup per dengan 10. Kena kira lah ni. Saya kira dapat berapa? RM76.5. 76.5. Yang lain sama ke? Dapat jawapan yang sama? Okey. Okey, yang ni untuk min S lah, min S. Okey, yang ni untuk min S. Okey, lepas tu cuba cari min T. Untuk pemarkahan awak kena tulis satu-satu. Maksudnya 95 tambah 95 tambah 100. Jangan awak kira tambahkan dulu, awak tambahkan semua, lepas tu tulis jawapan. Tak boleh. Markah dia kena tulis satu-satu tersebut. Dia kena sebiji macam ni. Markah dia kena sini satu markah, sini satu markah. Bukannya markah dekat awak tambahkan semua. Cuba kira jap berapa atas ni. Atas ni saja. Okey, 7650 kan per 10. Kalau yang ni awak tulis yang ni saja tak ada markah. Yang ni tak ada markah. Kena tulis yang bawah atas tu dulu. Okey, markah dekat sini, sini tak ada markah, sini terus markah. Kedua markah. Lepas tu cari min T pula. Sama 95 tambah 95 tambah 100 4 kali. Kalau awak nak tulis 100 darab 4, okey yang tu boleh. Yang tu boleh, tak ada masalah. Sekejap Kalau 100 tambah 4, okey jangan. Sebab
Masa awak form 4 jangan buat lagi. Masa awak form 4 jangan buat lagi. Sebab kita baru belajar pasal data yang tak terkumpul kan. Okay. Kalau form 5 nanti awak belajar data yang terkumpul. So, yang tu akan ada yang boleh darab. Okay. Untuk form 4 ni jangan buat darab lagi. Just tambahkan semua. Okay, per dengan 10 juga. Okay, dapat berapa? Dapat berapa? Bandingkan serakan bagi jangka hayat dengan min untuk kedua-dua jenama mentol. Okey, so serakan bagi jangka hayat untuk jenama S paling besar 90 tolak 60, 30 kan. Okey, kalau jenama T 110 tolak 95 dapat 15. Okay, jadi untuk bandingkan soalan nombor 2 ni, kita kena cari beza juga. Beza juga 60 tolak 90 tolak 60. Okay, 30. Cari beza untuk kedua-dua tu. Okay, S 90 tolak 60 dapat 30 kan. Okay, T kita dapat 110 tolak 95. So dapat 15. Okay, so kita nampak S tu lebih terserak lah. S lebih terserak dengan okay, lepas tu kita kena jawab dia dengan min. Dia nak bandingkan serakan dengan min. Okay, so min sekarang daripada soalan yang pertama tadi. Okay, min dekat sini 76.5 dengan 100 kan. So, kita kata S, okay, jenama S ni lebih terserak berbanding jenama T. Okay, di mana
T lebih tertumpu yang tadilah sebenarnya. Yang T tu lebih tertumpu dekat min iaitu 100. Iaitu 100. Itu je, lebih kurang sama je dengan cara dia. Sebab kita just min tu yang tu dekat dengan 100. Dia tertumpu dekat 100. Okey, dan kita boleh bagi tahu juga pasal konsisten ke tak tu lah, sebab dia kata dengan min. So kalau dia dekat dengan min dia 76.5 untuk S, 100 untuk T. So untuk T tu dia dekat-dekat. Sedangkan dia lebih kurang. So dia lebih konsisten. Okey, sekejap saya buat ayat. Okey, so jenama S mempunyai seraikan lebih besar berbanding T yang mempunyai min 100 lah. Okey, saya buat ayat pendek. Kita bagi tahu just min 100 lah, senang. Okey, so kita nampak T tu min 100. Dan soalan C yang berkait dengan soalan B ni. Sebab dia kata kesimpulan terhadap jenama mental yang lebih baik. Jenama mental yang lebih baik. So daripada min tadi 76.5 dengan 100. Mana yang lebih baik? So of course lah 100. 100 yang lebih baik. Bilangan jam yang bilangan jam yang tinggi, yang tahan lama lah kiranya. Lagi lama 100 jam kan. Lagilah dia tahan lama. So buat satu kesimpulan, jenama mental T, mental yang berjenama T mempunyai hayat yang lebih baik kerana mempunyai min yang 100 dan data serakan yang lebih konsisten. Kita kena cakap bagi tahu tu konsisten. Sebab min dia tu dekat dengan 100, konsisten. Okey.
Tak maaf sebab hari ni husband saya tak ada nak tolong jaga anak. Tak maaf lah. Bising sikit. Okey, lepas tu saya akan bagi soalan B. B yang ni sebagai homework lah. Okey, so awak boleh tengok refer soalan A ni. Okay, saya akan bagilah worksheet yang ni. Awak tengok je soalan contoh yang saya bagi jawapan nanti. Lepas tu cuba jawab soalan B. Okey. Soalan ni lebih kurang soalan exam dah lah. Alright. Sekarang 10.26. Okey, cukup. Cukup dengan masa dah tu. So, ada apa-apa soalan? Ada. Minggu depan 8.2. 8.2 kita akan tengok pasal julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai. Dan kalau sempat kita masuk kotak juga, blok kotak. Ni dia macam kat sini pun dah banyak. Ni pun blok kotak ni satu. Blok kotak ni boleh sekali dengan yang ni. Mungkin kita perlukan lagi 2 kelas. Okey, itu saja untuk malam ni. Okey, kalau tak ada soalan itu sajalah. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Igu. Thank you, Cikgu. Sama. Terima kasih, Igu. Cikgu. Okey, sama-sama.